الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, iaitu amanah. Benarkah ianya semakin terhakis? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar, prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamalkan dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, maruah umat Islam yang diberi amanah tenggelam dalam gelombang kerakusan mengejar habuan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan umat Islam terpalit dengan amalan rasuah, penyelewengan wang yang diamanahkan serta ketiadaan integriti. Sifat amanah merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul alaihimsalam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang sangat besar dan berat, mencukupi semua aspek kehidupan umat di dunia ini. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang dibacakan di awal khutbah tadi, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, perbuatan pecah amanah telah menjangkau bukan sahaja sektor perkhidmatan awam dan swasta, malah institusi agama juga turut terpalit di dalam gejala ini. Jika ianya tidak ditangani dengan tegas dan segera, nescaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan ada segelintir manusia tidak berhati perut dan hanya mementingkan diri sendiri, telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberi oleh organisasi atau majikannya. Perbuatan seumpama ini bukan sahaja memalukan umat Islam seluruhnya, bahkan perbuatan tercela ini turut melanggar tuntutan agama Islam. Hadirin sekalian, khatib mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan pegawai-pegawai dari agensi-agensi Islam negeri Selangor yang diamanahkan menjaga dan mengurus wang umat Islam seperti wang zakat, baitul mal, dana anak yatim, dana infak umat Islam, dana infak jemaah masjid dan surau serta wang fidyah, diingatkan agar terus memelihara amanah diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat-sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai bererti terancamlah sumber kewangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat Islam. Takutilah azab dan hukuman Allah yang menanti di alam barzakh dan di akhirat nanti dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang dipikul.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau sudah mendapatkan pahalanya, sedangkan dosanya ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya. Riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menunaikan amanah, dan Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah, sebagai firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Maka marilah sama-sama kita hayati perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang muslim. Kegagalan kita di dalam menjaga amanah dan tidak jujur dalam melaksanakan tanggungjawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama Islam. Jauhilah sikap yang menganggap kedudukan adalah satu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan hasutan syaitan dan kerakusan nafsu mengawal diri sehingga sanggup menggadai maruah diri, bak kata peribahasa Melayu, harapkan pagar-pagar makan padi. Jika umat Islam yang diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam sanggup melakukan pengkhianatan dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharapkan untuk menjaga kepentingan umat Islam ini? Oleh itu, amanah merupakan suatu tanggungjawab yang wajib dititik beratkan untuk ditunai dan dijaga dengan baik, meskipun ada kalanya ia tidak semudah seperti mana yang dituturkan. Apatah lagi apabila melihat peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata, maka beringatlah, jangan kita mempersia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun nilai amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, namun ianya tetap dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib menasihatkan umat Islam yang mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah, maka laporkanlah segera kepada pihak berkuasa agar kita dapat sama-sama membendung gejala buruk ini dari terus merebak dalam masyarakat. Jadilah umat Islam yang sentiasa peka dan menzahirkan penentangan terhadap segala pengkhianatan di depan mata. Pentingnya sifat amanah ini hinggakan Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang mengkhianati kita. Inilah sifat sebenar Muslim yang sejati. Ini kerana baginda SAW tidak mahu umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain, sehingga akhirnya masyarakat menjadi porak-poranda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun tidak dibenarkan, maka sudah tentu melakukan khianat terhadap orang yang tidak mengkhianati kita, itu lebih jelas lagi dilarang dan ditegah oleh baginda SAW. Bahkan orang yang khianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Walaupun di dunia ini ia mungkin terselamat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan, ketika selesai perang Khaybar, maka sekumpulan sahabat Nabi SAW tiba seraya berkata, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, sehingga mereka melewati seorang lelaki dan berkata, si fulan mati syahid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak sekali-kali, sesungguhnya aku melihat berada di dalam api neraka akibat sehelai pakaian atau jubah yang diambil dari rampasan perang sebelum dibahagikan. Riwayat Muslim.
Jika pakaian atau jubah yang diambil secara khianat yang mana harganya tidak seberapa itu pun menyebabkan pelakunya dicampakkan ke dalam api neraka, maka bayangkan pula bagaimana keadaan orang yang menggelapkan wang sehingga menjangkau ratusan malah jutaan ringgit nilainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari Jumaat yang berbahagia ini, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini adalah umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan serta yakin diri sentiasa diawasi dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang merupakan kunci bagi kecemerlangan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan khianat walau sekecil manapun amanah yang dipikul, serta bekerjasama untuk membanteras salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج.
اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي حديث Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal ghala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة